Okay guys, tajuk kolesterol ni adalah satu tajuk yang agak rumit, jadi tak pelik kalau ada banyak info-info yang kurang tepat atau ada banyak salah faham mengenai tajuk ni. Tetapi pemahaman yang menyatakan yang kolesterol ni tak penting, tidak ada kaitan dengan masalah jantung, sangat bahaya dan boleh meragut nyawa. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa sesetengah orang percaya yang kolesterol ni tak penting, tak perlu makan ubat kolesterol dan apakah penjelasan yang sebenar. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Sebelum kita nak teruskan dengan video ni, saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua viewer saya dan saya nak anda kongsikan apakah azam baru anda dalam komen di bawah, whether dia berkaitan dengan kesihatan, financial ataupun keluarga anda. Okay guys, perkara pertama yang kita nak tengok dalam isu ni adalah dipanggil sebagai individual variability atau dalam bahasa mudahnya, semua individu tak sama. Contohnya, sesetengah orang boleh makan telur kuning dengan banyak tanpa ada kenaikan dalam kolesterol dalam darah. Sesetengah orang lain pula makan kolesterol sikit je, kolesterol dalam darah dah meningkat. Kita kena faham yang badan kita hanya mampu menyerap free kolesterol molekul sahaja dan majoriti kolesterol yang kita makan daripada diet kita ni tidak wujud seorang-seorang dia. Selalunya dia bergabung dengan fatty acid ataupun lemak. Sebab tu hanya 15 ke 20% kolesterol dalam darah datang daripada diet kita. Majoriti kolesterol yang diserap oleh badan kita datang daripada badan kita sendiri, iaitu daripada jus hempedu yang dirembeskan ke dalam usus kita. Dalam usus kita ni ada dua pintu kolesterol utama. Pintu masuk dikenali sebagai Niemann-Pick C1 Like 1 receptor atau NPC dan juga pintu keluar ABC. Genetik seseorang menentukan berapa banyak pintu masuk dan pintu keluar dihasilkan. Sekiranya badan terhasil terlalu banyak pintu masuk, maka individu tersebut akan menjadi hyperabsorber, bermakna dia akan menyerap kolesterol dengan kadar yang lebih banyak. Sebaliknya, jika badan tidak dapat menghasilkan pintu-pintu masuk dengan cukup, maka orang tu akan menjadi hypoabsorber. Dalam bahasa mudahnya, genetik ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kadar penyerapan kolesterol seseorang. Premis kedua yang menyatakan kolesterol ni tidak penting adalah berkaitan dengan pesakit yang datang ke kecemasan dengan serangan jantung tetapi mempunyai paras kolesterol yang rendah ataupun normal. Untuk situasi ni, kita nak tengok faktor yang pertama adalah berkaitan dengan ubat kolesterol. Ubat kolesterol membantu kurangkan paras kolesterol dan juga stabilize plak dalam darah, tetapi dia tidak membuang 100% plak yang dah ada sekian lama. Pesakit yang mengambil ubat kolesterol walaupun mempunyai paras kolesterol yang normal atau rendah masih berisiko untuk kena serangan jantung. Cuma of course risiko dia jauh lebih rendah berbanding pesakit yang tidak mengambil ubat kolesterol langsung. Faktor kedua dikenali sebagai acute phase response ataupun APR. Apabila pesakit baru kena serangan jantung dan kita test paras kolesterol dalam darah dia, kita akan mendapati yang kolesterol pesakit ketika itu lebih rendah daripada biasa. Hal ni dikaitkan dengan satu fenomena dikenali sebagai acute phase response. Berdasarkan kajian, jumlah kolesterol, LDL dan juga HDL kolesterol boleh berkurangan sehingga 47% ketika serangan jantung. Sebab tu kita tak akan dan tak pernah measure kolesterol pada waktu tu sebab dia tidak memberi gambaran yang sebenar. Sekiranya kita tak aware dan tak tahu mengenai APR ni, kita akan mudah membuat konklusi yang kolesterol tidak menyebabkan serangan jantung. Perkara ketiga adalah berkaitan dengan ketepatan LDL kolesterol kita. Kolesterol ni dia macam minyak, dia tidak larut dalam darah dan dia perlu dipackagekan ke dalam kenderaan dikenali sebagai lipoproteins. Kenderaan lipoprotein ni ada beberapa jenis. Yang kita selalu kenal adalah LDL dan juga HDL. Setiap kenderaan ni dia membawa penumpang, iaitu kolesterol dia. Selalunya kalau penumpang tu ramai, kenderaan yang membawa penumpang ni pun mesti banyak. Tetapi dalam sesetengah kes seperti kencing manis, jumlah kenderaan dan juga penumpang tak tally. Ni bahaya sebab pesakit boleh mempunyai paras LDL kolesterol yang rendah tetapi mempunyai kenderaan ataupun LDL partikel yang sangat banyak. Situasi ni dikenali sebagai discordance, di mana on paper pesakit ni nampak macam low risk sedangkan pesakit sangat berisiko sebab dalam kes tak tally macam ni, risiko akan mengikut jumlah kenderaan dan bukan penumpang. Jadi macam mana kita nak measure jumlah kenderaan yang ada? Setiap satu kenderaan ataupun lipoprotein ni mempunyai satu plate number atau tag yang sama. Ia dikenali sebagai ApoB. Ideally kita dapat mengukur jumlah kolesterol LDL dan juga jumlah ApoB partikel untuk menentukan risiko pesakit. Tetapi buat masa sekarang ni, ujian ApoB ni jarang dilakukan. Nombor satu, dia agak mahal dan nombor dua, tak banyak lab yang provide ApoB punya test. Walau bagaimanapun, ubat kolesterol yang ada pada hari ini termasuk statins bukan saja menurunkan paras LDL kolesterol tetapi ia juga menurunkan paras ApoB. Yang tu yang penting. Conclusion guys, paras LDL kolesterol kita ni
sangat penting. Dan setiap individu ni tak sama berdasarkan banyak sangat faktor. Yang penting kita kawal dan jaga paras LDL kolesterol kita. Secara tak langsung kita menjaga paras ApoB kita. Lagi rendah lagi bagus. Berbincanglah dengan doktor anda untuk menentukan berapakah paras LDL kolesterol yang anda perlu target. Dan sekiranya anda nak tahu 5 tanda yang kemungkinan yang anda mempunyai kolesterol yang sangat tinggi, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap hampa suka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.